Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perdebatan politik di Malaysia. Kebetulan ada politikus dari kubu oposisi di sana yang menyinggung Indonesia. Ia mengkritik pemerintahan Anwar Ibrahim yang dianggapnya tidak memiliki visi yang jelas sebagai pemimpin. Politikus itu kemudian mengambil contoh Indonesia yang mempunyai visi Indonesia Emas 2045. Yuk kita simak videonya ya. Adakah pemimpin negara mempunyai visi yang jelas? Itu antara pertanyaan yang dilontarkan jurucakap Gagasan Bangsa Aminuddin Yahaya menerusi status di Facebook beliau hari ini. Aminuddin berkata antara ciri-ciri utama yang perlu ada pada seseorang pemimpin ialah mereka mesti mempunyai visi yang jelas dalam membangunkan negara. Katanya pemimpin yang tidak mempunyai visi seolah-olah sedang berjalan di satu lorong yang gelap. Aminuddin berkata jika seseorang pemimpin itu masih teraba-raba, mana mungkin mereka boleh memimpin dan mengarahkan rakyat kepada sesuatu matlamat. Katanya jika diteliti sejarah Rasulullah SAW, kita dapat lihat bagaimana baginda memberikan visi yang jelas kepada para sahabat dan ini memberikan keyakinan serta komitmen perjuangan dalam kalangan para sahabat. Setakat ini kita masih ternanti-nanti ke mana arah tuju negara kerana sehingga kini tidak ada apa-apa penjelasan dan penerangan, sebaliknya hanya politik kuasa semata-mata. Menjadikan visi Indonesia Emas 2045 sebagai rujukan, Aminuddin berkata kepimpinan yang tidak tahu ke arah mana mahu dituju hanya akan menghumban negara ke jurang kehancuran. Pada 19 Jun lalu, Indonesia melancarkan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai acuan dalam pembangunan guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di tengah tentangan global. Aminuddin menambah rakyat mesti menuntut daripada parti yang sedang memerintah atau yang akan memerintah membentangkan agenda mereka untuk negara secara serius. Jika tidak, katanya rakyat harus humban mereka ke dalam gaung. Mungkin visi pemimpin yang dimaksud tadi seperti wawasan 2020 di era Mahathir Mohamad pada periode pertama dulu. Wawasan 2020 itu terbukti gagal karena Malaysia belum juga menjadi negara maju. Ketika menjadi Perdana Menteri lagi, Mahathir memperbarui visi itu menjadi wawasan 2030. Nah, hal itu tampaknya tidak dilanjutkan lagi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kini Anwar lebih banyak mengibarkan slogan Malaysia Madani. Visi yang menyangkut pembangunan ekonomi sebetulnya lebih mudah dibuat. Pembangunan ekonomi bisa diproyeksikan. Tapi masalah Malaysia lebih dari sekedar urusan ekonomi. Persoalan kebangsaan justru lebih menonjol karena negara ini terkesan belum selesai dalam membina bangsa. Malaysia selalu terombang-ambing, ingin membentuk bangsa Melayu, mau membentuk bangsa Malaysia, atau membiarkan satu negara dengan banyak bangsa seperti sekarang. Pendapat Dr. Azmi Arifin berikut ini menggambarkan masalah kebangsaan Malaysia sekarang. Dikatakan menjadi sebuah negara cacar merebah dan bercampur baur sejak 1963 disebabkan keputusan politik yang lemah dan mengelirukan dibuat pemimpin UMNO sejak 1946. Pensyarah kanan bahagian sejarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan University Sains Malaysia USM Dr. Azmi Arifin berkata, golongan elit Melayu telah membuat rundingan dengan penjajah British bagi mengekalkan status quo dan mempertahankan hak serta kedudukan mereka menjadi peneraju yang kuat dan menang dalam pilihan raya umum PRU. Katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini, Malaysia bukan tanah Melayu seperti yang diidamkan sebagai satu kebangsaan, namun ia disia-siakan oleh mereka yang memegang kuasa dengan menolak unsur dan induk kebangsaan. Jelasnya kebangsaan Malaysia yang terbentuk pada 1963 adalah kebangsaan rojak, berdiri atas kebangsaan dan dinding kebangsaan leluhur dan entiti sejarah masing-masing yang dibina daripada batu bata zaman kolonial dengan persetujuan pemimpin induk itu sendiri yang melebihkan politik daripada bangsa. Disebabkan itu katanya, terbentuknya satu elemen baharu iaitu acuan Malaysia bukannya tanah Melayu seperti yang diidamkan. Menurut Azmi lagi, asas tanah Melayu kini tidak lagi diperjuangkan sebagai elemen yang jelas. Katanya, bangsa Melayu yang sepatutnya menjadi induk kebangsaan seolah-olah setaraf dengan Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka dan pendatang asing yang datang ke Malaysia. Tambahnya, nasib penduduk asal Melayu ini seperti sudah menjadi asing dan menumpang di negara ini kerana telah jatuh ke tahap satu kaum yang boleh dipermainkan seperti kisah Labu Labi.
Katanya ini berpunca daripada kesilapan pemimpin Melayu yang digelar The Founding Fathers gara-gara mahu menjaga kepentingan diri politik dan kroni sampai sanggup menggadaikan prinsip-prinsip kebangsaan asal darah dan keturunannya kerana mahu mengekalkan kuasa. Malah jelas azmi, negara sudah di tahap rosak dari segi perpaduan kaum dan keutuhan kebangsaan. Malah Madani yang dibawa tetap dilihat tidak memberikan kekuatan melainkan hanya slogan buta ahli politik. Beliau berkata demikian mengulas mengenai kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menyatakan beliau dikatakan membakar jiwa kerana mendakwa Malaysia adalah tanah Melayu. Beliau berkata demikian susulan laporan sebuah media tempatan pada Khamis yang mendakwa kenyataan beliau membakar jiwa dan menyentuh isu perkauman. Itulah guys, proses integrasi kebangsaan di Malaysia memang terkesan belum selesai. Malaysia seperti sebuah wadah yang menyampung banyak bangsa atau kaum dan mereka sekedar hidup bersama. Tak ada perpaduan kaum. Hal itu juga menyebabkan bahasa Melayu Malaysia kurang bermartabat. Dengan kata lain, Malaysia masih gagal membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Yuk kita lanjut lagi ya. Karena urusan kebangsaan yang belum selesai itu, bahasa Melayu pun menjadi tidak bermartabat di Malaysia. Bahasa Melayu sepertinya gagal menjadi bahasa kebangsaan. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu. Kita mengangkat dasar integrasi sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni kecuali kita saja. Semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar. Jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia. Kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu. Kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah, sebab dasar kita lain. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia. Begitulah masalah integrasi bangsa di Malaysia yang menyebabkan bahasa Melayu kurang dihargai. Persoalan itu tidak mudah diatasi, karena sejak awal proses pembentukan negara Malaysia memang lewat perundingan, bukan lewat revolusi. Hal itu berbeda dengan Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.